Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Wani. Hari ini saya akan terangkan tentang perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, sebelum tu saya akan terangkan pengenalan dahulu sebelum kita masuk kepada perjanjian Aqabah, okey? Okey, yang pertama, Madinah terletak di utara Mekah dan merupakan kota yang paling penting bagi pedagang Arab sebelum kemunculan Islam. Selain daripada itu, ia juga mempunyai kedudukan yang strategik di tengah-tengah perjalanan di antara Mekah dan Syam yang telah mendorong pedagang luar untuk mengunjunginya. Oleh itu, di sini juga terdapat 3 golongan di Madinah, iaitu Nasrani, Yahudi dan Arab. Golongan Yahudi terdapat 3 golongan, iaitu Bani Quraizah, Bani Kunaikah dan Bani Nadir. Bagi golongan Arab pula terbahagi kepada 2 golongan, iaitu suku Aus dan suku Khazraj. Penemuan suku Aus dan Khazraj dengan Nabi Muhammad SAW di Aqabah pada tahun 621 Masihi. Oleh itu, suasana di Madinah kurang aman disebabkan oleh penggeseran yang berlaku di antara suku Arab dan penguasaan ekonomi oleh orang Yahudi. Dengan penemuan ini dapat membuka lembaran baru dalam sejarah Madinah. Okey, itu saja pengenalannya. Sekarang saya akan masuk kepada perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Pada mulanya, dakwah Islamiah telah disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baginda telah dikunjungi oleh beberapa orang Arab yang terdiri daripada suku Khazraj. Mereka telah menemui Nabi Muhammad SAW di Aqabah dan kemudian mereka telah memeluk Islam. Apabila mereka kembali semula di Madinah, mereka telah menyebarkan Islam di kalangan Madinah yang lain. Pada musim haji yang seterusnya, iaitu pada tahun 621 Masihi, sekumpulan orang Arab yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj telah mengunjungi Nabi Muhammad SAW sekali lagi. Menerusi penemuan ini, terjalinlah satu perjanjian di antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Arab Madinah. Perjanjian ini dikenali sebagai Perjanjian Aqabah yang pertama. Antara isi perjanjiannya yang pertama ialah suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. Dan mereka juga berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, mereka juga berjanji tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, meminum arak dan membunuh bayi perempuan. Selepas perjanjian Aqabah yang pertama ini, Nabi Muhammad SAW telah menghantar seorang pendakwa Islam, iaitu Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Dengan itu, dakwah Islamiah telah tersebar luas di Madinah sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW dan orang Islam di kota itu. Seterusnya, pada tahun 622 Masihi, satu lagi perjanjian yang telah ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW dengan suku Aus dan Khazraj. Perjanjian ini yang dikenali sebagai Perjanjian Aqabah yang kedua. Di sini juga terdapat beberapa perjanjian Aqabah yang kedua. Yang pertama ialah suku Aus dan Khazraj hendaklah memeluk Islam dan mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, suku Aus dan Khazraj menjemput Nabi Muhammad SAW dan orang Islam di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, mereka secara sukarela menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan untuk Nabi Muhammad SAW dan orang Islam Mekah. Serta mereka menyatakan kesediaan untuk mempertahankan Islam. Sokongan dan bantuan orang Arab Madinah kepada orang Islam Mekah telah menjadi faktor penting kejayaan hijrah ke Madinah. Namun, jaminan keselamatan dan kesanggupan orang Madinah untuk mempertahankan Islam telah menjadi pendorong utama berlakunya penghijrahan orang Islam dari kota Mekah ke Madinah. Tamatlah sudah tajuk saya pada hari ini. Saya harap anda semua faham apa yang saya sampaikan. Saya akan menyambungkan lagi kepada rakan saya yang seterusnya. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tentang Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku di antara Nabi Muhammad SAW dengan
orang Arab Quraisy. Perjanjian Hudaibiyah berlaku disebabkan Kaabah yang terletak di kota Mekah. Kaabah adalah untuk mengerjakan umrah dan ia juga merupakan tempat asal muhajirin. Seterusnya, Mekah juga merupakan tempat turunnya wahyu pertama iaitu surah Al-Alaq 1 hingga 5. Dalam perjalanan orang Islam Madinah ke Mekah telah disekat di Hudaibiyah oleh orang Arab Quraisy. Jadi, orang Arab Madinah menghantar seorang wakil untuk menerangkan tujuan sebenar mereka balik ke Mekah iaitu Uthman bin Affan, pilih sebagai utusan dalam perjanjian Hudaibiyah. Ini adalah kerana Uthman bin Affan mempunyai banyak sanak saudara di Mekah dan beliau seorang yang matang, bersikap lemah lembut dan bertolak ansur. Beliau juga seorang yang bijak berpidato dan seorang yang dihormati serta beliau juga berpandangan jauh. Mereka bercadang menziarahi kota Mekah kerana Kaabah. Orang Arab Quraisy menyekat perjalanan orang Islam Madinah kerana mereka berasa maruah mereka tercabar. Selain itu, mereka juga bimbang atas kekuatan orang Islam. Jadi, Uthman bin Affan telah menjumpa orang Arab Quraisy untuk menjelaskan tujuan mereka ke Mekah iaitu untuk menunaikan ibadat haji. Tetapi, hasrat mereka tidak dipedulikan oleh orang Arab Quraisy. Malangnya, orang Arab Quraisy telah menyebarkan berita bahawa Uthman bin Affan telah dibunuh. Jadi, orang Islam telah mendapat berkabaran berkenaan dan mereka telah berikrar dan sumpah setia untuk membina kematian Uthman bin Affan iaitu dinamakan sebagai Bai'ah Al-Ridwan. Seterusnya, orang Arab Quraisy mendapat tahu orang Islam mengambil sumpah. Jadi, mereka telah menghantar seorang wakil untuk berunding dengan orang Islam Madinah iaitu Su'al bin Amr. Dan di situ termaktublah satu perjanjian antara orang Islam Madinah dengan orang Quraisy. Maka lahirlah perjanjian Hudaibiyah. Orang Arab Quraisy Mekah yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah ditandatangani pada tahun 628 Masihi bersamaan dengan 6 Hijrah. Baiklah kawan-kawan, marilah kita membincangkan apakah isi-isi kandungan yang terdapat dalam perjanjian Hudaibiyah. Pertama, isi kandungan yang penting adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Mesti anda akan tanya, apa itu gencatan senjata? Ya, gencatan senjata ialah di mana kedua-dua pihak tidak boleh mengangkat senjata dan berperang atau bergaduh selama 10 tahun. Seterusnya, kabilah Arab yang lain bebas sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang Arab Quraisy Mekah. Di samping itu, orang Islam Madinah memihak kepada Mekah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan. Seterusnya, orang Quraisy Mekah memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan dan umat Islam hanya mengerjakan umrah pada tahun berikutnya iaitu pada tahun 7 Hijrah bersamaan dengan 629 Masihi. Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani dan ditematerai serta tidak dapat diterima sepenuhnya oleh para sahabat pada peringkat awal. Persoalannya, kenapa para sahabat tak nak diterimanya? Hal ini kerana mereka menganggap perjanjian ini menguntungkan pihak Arab Quraisy. Walau bagaimanapun, mereka menerimanya pengajaran yang baik dan mencapai kata sepakat dan menjalin hubungan di antara dua pihak iaitu orang Islam dan orang Arab Quraisy kerana Islam menganjurkan pendamaian. Baiklah, setiap perjanjian yang terdapat di sejarah dunia ini mempunyai beberapa kepentingan. Malah, apakah kepentingan perjanjian Hudaibiyah? Mari kita bincang. Kepentingan perjanjian Hudaibiyah yang pertama adalah
peluang menunaikan ibadah haji. Orang Islam berpeluang bagi menunaikan ibadat haji pada tahun 629 Masihi bersamaan dengan 7 Hijrah. Perjanjian ini telah memberi kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki kota Mekah dan melakukan ibadat di Kaabah pada bila-bila masa. Yang kedua pula, dakwah Islam semakin tersebar. Nabi Muhammad SAW dapat merangka program dakwah Islamiah ke seluruh pelosok semenanjung tanah Arab secara amat dan umat Islam semakin bertambah. Isi kepentingan yang seterusnya adalah pengislaman tokoh-tokoh penting Quraisy, iaitu bermakna pengislaman tokoh-tokoh penting Arab Quraisy seperti Khalid Al-Walid, Amr bin Al-As dan Uthman bin Talha menjadi ikutan kepada orang-orang Arab Quraisy yang lain. Yang seterusnya adalah ketokohan ataupun kebijaksanaan Nabi. Melambangkan ketokohan unggul Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang amat dikagumi. Baginda bukan sahaja bijak, malah merupakan pemimpin yang mempunyai wawasan dan berfikir 10 langkah ke hadapan. Baiklah, isi kepentingan yang seterusnya adalah negara Islam Madinah diiktiraf dan makin kukuh, iaitu perjanjian ini menunjukkan orang-orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah. Namun, perjanjian Hudaibiyah ini hanya bertahan selama 2 tahun sebab orang Arab Quraisy telah mencabuli perjanjian Hudaibiyah di mana mereka telah memberikan sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah. Mengikut syarat perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata harus dipatuhi selama 10 tahun. Tetapi ia telah dicabuli oleh orang Arab Quraisy ini sekaligus membawa kepada pembukaan kota Mekah. Baiklah kawan-kawan, tamatlah sudah topik pada hari ini. Harap korang seronok belajar dan tahu apa isi-isi kandungan yang terdapat dalam perjanjian Hudaibiyah, kesan-kesan perjanjian Hudaibiyah, faktor-faktor berlaku perjanjian Hudaibiyah dan peristiwa-peristiwa yang penting apabila berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada topik peperangan dalam Islam dengan rakan saya, Syikin. Bye-bye, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ashikin. Saya akan menerangkan tentang peperangan dalam Islam. Peperangan dalam Islam adalah dilarang sesama sekali. Tetapi, Islam membenarkan berperang disebabkan oleh mempertahankan moral diri, mempertahankan agama dan mempertahankan negara dengan keizinan Allah SWT. Sebab-sebab peperangan dalam Islam adalah Allah SWT telah memberikan keizinan untuk berperang sekiranya diserang oleh musuh untuk menjaga keamanan rumah ibadat, menjaga maruah negara, tidak merosakkan harta benda, menentang kezaliman dan mempertahankan diri. Terdapat beberapa contoh peperangan yang berlaku dalam peperangan Islam adalah Perang Badar pada tahun 624 Masihi atau 2 Hijrah, Perang Uhud pada tahun 625 Masihi atau 3 Hijrah, Perang Khandaq pada tahun 627 Masihi atau 5 Hijrah dan Perang Tabuk pada tahun 630 Masihi atau 8 Hijrah. Islam juga menganjurkan perdamaian seandainya musuh inginkan perdamaian. Prinsip-prinsip peperangan dalam Islam adalah di medan perang, tentera Islam dilarang untuk membunuh orang yang lemah seperti orang tua, kanak-kanak, wanita, orang yang sakit dan orang yang menyerah diri. Selain itu, Islam juga dilarang untuk membunuh binatang ternakan, memusnahkan tanaman. Akhir sekali, Islam juga dilarang untuk merobohkan rumah ibadat. Peristiwa dalam Perang Badar pada tahun 624
24 Masih atau 2 Hijrah adalah tawanan Arab Quraisy dalam Perang Badar diampunkan. Selain itu, tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan sementara tawanan lelaki diberikan syarat untuk membebaskan diri dengan berjaya mengajar kira-kira 10 orang kanak-kanak Islam membaca dan menulis sehingga pandai. Peristiwa dalam Perang Khandaq pada tahun 627 Masih atau 5 Hijrah ialah berlaku antara orang Islam Madinah dan orang Quraisy Mekah yang bergabung dengan puak Yahudi. Dalam peperangan ini, pihak Islam menggunakan strategi menggali parit di sekeliling kota Madinah. Islam juga memperoleh kemenangan kerana tenteranya yang mempunyai kesabaran dan ketahanan diri yang tinggi. Walaupun peperangan telah berlaku, namun Islam tidak berkembang secara paksaan, malah Islam berkembang secara sukarela dan toleransi. Baiklah kawan-kawan, selesai sudah pembelajaran kita mengenai peperangan dalam Islam. Jadi, saya harap anda semua faham akan apa yang saya sampaikan sebentar tadi. Marilah kita ketahui rumusan bagi setiap tajuk yang disampaikan dan beberapa soalan yang akan diberikan oleh kawan saya yang seterusnya, iaitu Diana. Hai, saya Diana. Saya akan menerangkan satu rumusan bagi tajuk-tajuk yang diterangkan oleh rakan-rakan saya. Selain itu juga, saya akan menyediakan beberapa soalan untuk menambah baikkan ilmu pengetahuan anda. Kita jumpa sebentar lagi. Rumusan untuk tajuk-tajuk ini ialah Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh yang berwawasan, berjiwa besar dan pemaaf. Sifat-sifat ini telah diperhatikan dalam peristiwa seperti perjanjian Hudaibiyah pada tahun 630 Masihi. Sikap tidak pernah menyerah kalah untuk meneruskan perjuangan ini harus ditanam dalam jiwa kita. Rintangan dan halangan harus ditempuhi dengan cekal demi memperoleh kejayaan yang cemerlang. Dengan akhirat yang terpuji ini, Nabi Muhammad SAW dapat berhadapan dengan puluhan penentang Islam sebelum ini dan menerima mereka sebagai kawan. Ini ciri sifat yang harus dimiliki oleh generasi pada masa sekarang. Baiklah kawan-kawan, marilah kita beralih kepada soalan untuk mengetahui apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Jom kita cuba jawab soalan bersama-sama. Untuk soalan yang pertama, nyatakan 4 kandungan perjanjian Hudaibiyah. Baiklah, untuk jawapan soalan 1. 4 kandungan perjanjian Hudaibiyah ialah kencatan selama 10 tahun. Mereka bersetuju untuk berdamai tanpa melibatkan sebarang peperangan selama 10 tahun. Dalam tempoh tersebut, mereka tidak boleh bermusuhan. Selain itu, musyrikin Makkah menganut Islam mesti dihantar balik. Sesiapa di antara orang musyrikin Quraisy yang menganuti agama Islam tanpa izin walinya, iaitu ibu bapa atau penjaganya, hendaklah dikembalikan kepada kaum keluarga atau kembali kepada agama asalnya. Seterusnya, orang Islam memihak kepada musyrikin tidak perlu dihantar balik. Pihak musyrikin tidak perlu mengembalikan semula andainya terdapat di kalangan umat Islam yang memihak kepada golongan musyrikin atau menganut agama lain. Akhir sekali, suku atau kabilah Arab bebas menyokong Islam atau musyrikin. Setiap orang tahu kabilah bebas sama ada hendak menyokong kaum musyrikin Mekah atau pihak Islam. Baiklah kawan-kawan, mari kita beralih kepada soalan yang kedua. Nyatakan 3 isi perjanjian Aqabah yang pertama. Baiklah kawan-kawan,
Jawapan soalan yang kedua ialah 3 isi perjanjian akobah pertama ialah beriman kepada Allah dan Rasul. Selain itu, berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Akhir sekali, tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, meminum arak dan membunuh bayi perempuan. Kini berakhirlah soalan yang telah kita bincangkan bersama. Saya harap kawan-kawan faham akan apa yang telah anda pelajari. Sekian, terima kasih. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk